Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama ni datangnya daripada Muhammad Syafiq. Macam mana kisahnya tu? Jom kita teruskan. Kisah ni berlaku kira-kira 4 tahun lepas dan masa tu saya dalam perjalanan daripada Johor Bahru nak ke Pulau Pinang. Saya ni driver lori dan biasalah driver lori macam saya ni memang selalu akan gunakan highway untuk nak hantar barang lah. Nak dijadikan cerita kan, ada sekali tu saya dapat job outstation nak kena hantar barang ke Penang dan biasanya saya akan gerak awal lah. Tapi nak dijadikan cerita lah kali ni dah lewat malam barulah saya nak mulakan perjalanan saya tu. Sebab masa tu saya ada urusan keluarga lah yang memang betul-betul tak dapat saya nak elakkan. Kalau ikutkan plan asal saya lah saya sampai sana kat Penang tu nanti sampai sana tu mestilah awal pagi. Dan bila dah turun barang apa semua saya dapat rehat sekejap jadilah. Dan saya terus nak balik ke JB je balik semula. Tapi, yalah, bila dah terlewat macam ni, semua jadi huru-hara lah kan. Daripada JB ni, bila dah siap loading barang atas lori pun semua, saya pun teruslah gerak. Dan kalau tak silap saya, masa tu dalam pukul 10 malam lah macam tu. Walaupun saya ni dah terlewat, tapi yalah nak buat macam mana bang, kena jalan juga. Kalau tak nanti, dapur pula tak berasap kan. Okeylah, mulanya tu semuanya okey je tau. Highway lenggang, tak ada banyak kereta atas tu. Yelah, dah pukul 3 pagi kan. Memang kuranglah kenderaan dekat atas highway. Disebabkan siangnya tu, saya ni memang langsung tak rehat. Sibukkan urus keluarga apa semua. Dan tak lama tu, baru je saya mula bergerak kan. Mata saya dah mula mengantuk tau. Bila saya bawa lori tu, saya sendiri tersengguk-sengguk. Saya ni risaulah juga. Buatnya karang kok saya ni terlelap ke apa. Masalah besar pula nanti kalau langkau kita orang kan. Jadi saya pun ambil keputusan untuk nak berhenti rehat dekat RNR dulu. Tapi RNR mana tu saya tak boleh nak beritahu lah ya. Okeylah, kita nak kena juga jaga privasi orang yang berniaga kat situ kan. Okey. Masa saya sampai dekat RNR tu, saya nampak tempat RNR tu punya parking kosong aja tau. Sebiji kereta pun tak ada dekat situ. Nasib baik lah kedai makan dekat situ masih ada yang buka lagi. Kira elok lah juga. Ini sekarang, sekejap lagi bolehlah saya singgah minum kopi kan. Bila saya dah parkingkan lori saya tu, saya terus turun tau. Masa ni niatnya nak pergi ke tandas dululah. Tapi bila saya buka je pintu lori, saya dah terbau dah. Bau yang memang pelik sangat tau. Bukan bau busuk tau. Tapi baunya tu bau minyak petrol. Memang kuat sangat baunya. Sampai sesak lah nafas saya ni. So bila dah turun tu kan, saya pandang lah kiri pandang kanan. Tak nampak apa pula. So, masa tu dekat parking RNR tu, cuma ada lori saya sebiji je. Langsung tak ada kenderaan lain yang parking kat situ tau. Entah kenapa tiba-tiba je saya dah mula rasa macam tak sedap hati gitu. Kuat ni bau petrol. Ada minyak tumpah ke apa ni? Aduh, aku baru je nak isap rokok. Ada bau petrol kuat macam ni. Tak beranilah aku. Masa tu, yelah, kita ni atas lori tadi memang tak isap rokok kan. Bila dah turun bawah ni, barulah cadang nak isap rokok. Sekali dah bau macam tu, memang tak beranilah kan. Okay? So, saya pun terus jalan. Jalan menuju ke tandas tau. Masa saya tengah panjat tangga RNR nak pergi ke tandas tu, masa inilah saya berselisih dengan seorang perempuan muda tau. Perempuan ni boleh kata cantik jugalah.
pakai t-shirt putih, seluar jeans biru, rambut pendek-pendek, pakai bahu gitu tau. Dan perempuan tu siap senyum lagi kat saya bang. Dia senyum, saya pun senyum lah balik kan. Lawa tu perempuan tu. Tu yang saya senyum balik. Tak nak lah orang kata nanti kita ni sombong pula. Ya kan? Okey. Bila dah senyum apa semua, saya pun terus jalan naik tangga tu, terus masuk ke dalam tandas. Masa saya tengah cuci muka kat dalam tandas tu, barulah saya terfikir. Perempuan tadi tu nak pergi mana lah? Bukannya ada kereta pun dekat situ. Macam pelik je. Tapi kan, yelah, pasal benda-benda macam ni, saya malaslah nak ambil pot sangat kan. Lantak dia lah, dia nak pergi mana pun. Bila dah siap, saya cuci muka saya ni kan, saya pun segar-segarkan badan sikit, saya pun terus keluar. Niatnya, nak pergi minum kopi dululah. Baru saya nak gerak balik semula tau. Okay? Saya pun terus berjalan, pergi dekat kedai makan. Yang saya nampak masih buka tadi tu lah. Bila dah sampai dekat kedai makan tu, bau petrol tadi datang lagi sekali tau. Dan masa ni saya lah lagi pelik. Kan? Kalaulah ada minyak petrol tumpah dekat parking bawah tadi tu, takkanlah baunya boleh sampai ke sini pula. Dalam tengah saya duk berfikir-fikir tu kan, saya pun, apa benda ni sebenarnya kan? Saya perasan tau, perempuan yang saya jumpa tadi tu tengah duduk dekat atas satu meja dekat situ. Yang dekat-dekat dengan kedai makan yang buka tu lah. So saya pandang lah kan. Saya ingatkan nak berkenalan ke apa. Yelah perempuan cantik. Tapi dia duduk situ kan. Macam pandang bawah je gitu tau. So saya pun jalan nak datang dekat meja dia lah. Masa ni lah baru saya perasan. Yang bau petrol kuat tadi tu rupanya datang daripada perempuan ni tau. Dia ni mandi minyak petrol ke apa ni? Apa kepelik sangat bau minyak wangi dia ni? Lantak lah. Assalamualaikum. Duduk seorang je ke? Boleh saya duduk sekali? Saya tegur dia bang. Tapi dia sikit pun tak jawab tau. Jangan kata nak jawab. Angkat muka pun tidak. Terus tak jadilah saya nak duduk kat situ kan. Saya terus berjalan pergi ke kedai tu. Order kopi satu cawan. Sengaja saya cari satu meja yang dekat-dekat dengan meja perempuan tu. Yelah, manalah tahu kan. Kot-kot ada chance nak kenalan ke apa kan. Korang bayangkan saya duduk dekat meja berdepan dengan perempuan tu. Maksudnya boleh kata face to face lah dengan dia. Tapi jarak antara meja kami tu dalam meja perempuan tu, satu meja tengah-tengah dan meja saya kat ujung sikit Okey. Dan masa tu kan, seorang pelanggan pun tak ada kat situ. Yang ada dekat situ cuma kami dua orang aja. Saya nak tegur lagi sekali. Masa ni sebenarnya niat tu ada tau. Tapi fikir-fikir macam tadi dia dah macam reject gitu. Yalah macam segan lah pula. So saya pun duduk je lah. Layan minum kopi lah. Sambil-sambil mengharapkan perempuan tu pandanglah saya. Saya minum kan. Dekat 2-3 minit juga tau. Dan masa ni saya perhatikan dia juga tau. Tapi hampir sikit pun dia tak pandang saya tau. Lama jugalah saya duduk situ kan. Tapi macam tak ada peluang aja kan. Disebabkan saya ada barang nak kena hantar. Yelah kita ni ada kerja. Saya pun habiskan kopi. Saya terus gerak. Masa saya nak gerak tu, saya pun pandanglah balik arah meja perempuan tadi kan. Tapi dia dah tak ada dah. Terkejutlah saya. Macam mana pula kejap je dia boleh hilang kan. Terus masa ni kan, saya tak tahu kenapa. Tiba-tiba je, meremang je rasa tau. Rasa seram sejuk je satu badan. Saya pun tak nak fikir panjang Cepat-cepat saya berjalan masuk dalam lori dan sambung perjalanan saya semula. Dalam perjalanan tu kan, saya ni dah mula rasa lain macam tau. Rasa tak sedap hati, rasa berdebar-debar gitu. Dan bau minyak petrol tadi macam melekat kat dalam hidung saya tau. Makin kuat pula baunya dekat dalam lori saya ni. So, saya pun dah start lori dah jalan tu kan. Baru je saya keluar daripada R&R tu, tak sampai 3 km pun saya jalan masa tu tau. Saya jumpa ataupun saya nampak dengan satu kemalangan. Dan saya pun perlahankanlah lori. Yalah sebab kita dah nampak macam ada aksiden kat depan tu kan. So saya perlahankan lori saya. Dan saya nampak ada sebiji kereta terbalik tau dekat tepi jalan tu. Dan terus saya berhentilah. Yalah kita nak tengok lah kan. Kot-kot kalau ada apa-apa yang boleh kita tolong ke apa. So saya parkingkan lori dekat tepi. Dan bila saya turun je lori, semerbak bang bau minyak petrol tu. Terus dalam kepala saya ni terus teringat pada perempuan dekat R&R tadi tu.
cepat-cepat lah kan. Berderau ni terus ni kan. Saya pun ambil handphone, call dulu pihak berkuasa kan. Saya duduk je lah dekat situ. Tak berani lagi saya pergi dekat tau. Saya duduk dekat tepi lori saya je masa ni. Saya duduk dekat situ, nak tolong tak berani masa ni. Takut je tiba-tiba garang kereta tu terbakar ke apa. Yelah bahaya juga. Dah bau semerbak bau minyak petrol ni kan. Dan tak lama lepas tu, bomba, polis, ambulans pun semua sampailah. Dan masa ni, saya tunggu dekat tepi. Tapi dah dekat sikit lah kan. Saya tunggu kat tepi sambil tengok petugas tu keluarkan mangsa yang tersepit kat dalam kereta tau. Dan bila bomba keluarkan mangsa tu, saya terkedu, saya terkaku, saya tak tahu nak cakap apa dah. Sebab diorang ni keluarkan mangsa tu kan, adalah perempuan yang saya nampak dekat kedai makan tadi. Dan abang bomba tu kata perempuan tu dah meninggal dah. Terus terdiamlah saya kan. Dalam kepala ni terus teringat-ingat senyuman dia masa naik tangga R&R tadi. Dan sampai sekarang ni, misteri tu masih menghantui saya. Siapalah sebenarnya perempuan yang saya jumpa dekat R&R tadi tu? Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Siapalah agaknya yang dia nampak? Mungkin makhluk dua serupa ke, ataupun mungkin ada sesuatu yang nak cuba minta bantuan dia kan. Mungkinlah ini benda lah, nama pun kisah misteri, kisah seram kan. Banyak jugalah kisah-kisah yang abang KSM jumpa macam ni. Kalau korang ada pengalaman yang macam ni, bolehlah hantarkan pada abang KSM ya. Okey. Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ni. Okey, untuk kisah yang kedua pada hari ini datangnya daripada Togok. Macam mana kisah yang kedua ni pula? Jom kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsi satu cerita pendek aja. Tapi awal-awal ni saya nak minta maaf tau. Sebab kisah saya ni bukan kisah seram, lebih pada kisah macam misteri lah. Sebab kawan saya hilang masa dalam perjalanan nak balik ke bilik sewa. Macam mana ceritanya tu? Jom kita dengarkan sama-sama. Okeylah. Cerita ni berlaku sekitar tahun 90-an dulu. Dan masa tu, saya tinggal dekat Taman Melawati. Dan kami ni duduk berlima tau masa tu. Dekat satu bilik sewa, dekat atas bangunan kedai 3 tingkat. Bilik kami tu pula dekat tingkat yang paling atas sekali. Dah tu paling hujung pula tu. Boleh kata seram jugalah bilik kami ni. Tapi kita bukan nak cerita pasal bilik ni. Kita nak cerita pasal kawan saya tu ya. Dekat seberang jalan depan rumah kami tu, ada jalan besar Taman Permata dan Pasar Raya Giant tau, yang baru je buka masa tu. Nak dijadikan cerita kan, satu petang tu, diorang ajak saya dengan 4 lagi member ni pergi ke Giant. Yelah, saja je lah nak window shopping lah. Duit pun bukannya ada sangat masa tu tau. So, masa tu highway tu baru je siap dan belum ada jejantas lagi kat situ. Jadi, kita orang ramai-ramai ni terpaksalah redah main cowboy je lah. Kena lintas longkang besar. Lepas tu kena lintas pula highway. Lintas macam tu je. Kalau kata kena langgar tu, kira mati katak je lah kat situ kan. Jejantas ke jembatan ke, semua tu tak ada lagi tau masa ni. Dan kami tu main gedah je lah Okey, dipendekkan cerita lepas dah puas kita orang ni duk merayap dekat dalam Giant tu, kita orang pun balik lah. Waktu tu dah hampir maghrib lah cerita dia. Dengan lampu jalan pun tak ada lagi masa tu. Tapi tak adalah kata gelap sangat. Kami masih lagi nampak lagi jalan tu tau. So kami keluar daripada Giant tu dalam pukul 7 lebih lah macam tu. Pang ni seorang nama kawan saya lah. Dia ni macam ada mix sikit lah, campur Cina. Kita orang memang panggil dia Pang. Okay? Pang kawan saya ni jalan di paling depan sekali. Dan saya pula, yelah, saya ni badan boleh tahan cabi juga kan. Boleh tahan, orang kata, plum macam tu kan. Dan saya ni pula, yelah, kita ni dah penat berjalan kan.
Saya jalan slow-slow je lah. Tertinggal dekat belakang sekali. Tak kuasalah saya nak jalan laju. Semput saya kalau nak ikut diorang tu semua tau. Okey. Depan saya tu ada Alice, Ali, Eddie dan Zul. Si Pang tu pula dah memang tak payah cerita lah. Dah paling depan sekali. Dah jauh dah. Menonong je jalan. Dah macam melipang kudung dah. Padahal semua pun nak balik tempat yang sama juga kan. So, lebih kurang dalam 300 meter sebelum sampai dekat tepi highway tu, saya pun jerit lah kat diorang. Sebab masa tu kan, diorang dah jauh sangat dah masa ni. Woi, tunggu aku lah kejap. Korang ni pun. Janganlah laju sangat. Semput lah aku macam ni. Masa saya jerit ni kan, diorang ni semua pandanglah toleh ke belakang. Kecuali kawan saya si Pang tu. Dia dah jalan jauh dah. Saya tak tahulah dia dengar ke dia tak dengar ke ataupun memang dia sengaja tak nak pandang tau. So, kawan-kawan saya ni pun berhentilah sekejap. Tunggu saya sampai dulu dan bila saya dah sampai tu, barulah kita orang gerak sama-sama. Tapi, bila kami sampai dekat tempat kami nak melintas tu, nak melintas longkang tu lah. Dan kami dah mula risau dah. Sebab Pang mana weh? Pang. Mana Pang? Bukan ke tadi dia kat depan kita ni? Dia dah lintas ke apa ni? Masa ni kan, masing-masing muka dah cuak dah. Kami dah pandang kiri, pandang kanan, pandang depan, pandang belakang. Tapi kami langsung tak nampak kelibat Pang ni tau. Semua dah tak sedap hati dah. Dah lah waktu tu tengah maghrib. Dan kawasan tu kawasan baru dibuka tau. Boleh pula tiba-tiba je member hilang. Kalau nak kata si Pang ni dah lintas ke berang, macam tak logik pula tau. Sebab kalau dia dah melintas tu, kita orang mesti dah boleh nampak dia. Ini tak bang, kami langsung tak nampak kelibat dia. Dan masing-masing dah mulalah kan. Dah rasa takut pun ada, rasa risau pun ada, rasa seram pun ada tau. Lah takut-takut ada benda yang tak baik dah jadi kat Pang kan. Mulalah dalam kepala otak ni duk fikir tau. Si Pang ni kena sorok bunian ke apa kan? Dan bila kami dah dekat sampai dekat highway tu lah kami dengar bunyi suara minta tolong. Sayup je bunyinya. Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong aku! Kau dengar tak tu? Tu macam suara Pang je tu. Ya Allah weh. Macam suara dia, serius memang macam suara dia tu. Dan kami semua mulalah mencari daripada mana datangnya bunyi tu. Dan masing-masing memang masa ni cemas lah kan. Yelah semua dengar suara tapi tak nampak pun orangnya kan. Dan bila kami sampai dekat tepi longkang tu, suara tu lagi jelas kedengaran tau. Rupa-rupanya kawan kami si Pang tu dah terbaring dah dekat dalam longkang besar. Memang ketawa terbahak-bahak lah kami semua masa tu kan. Dah macam orang gila dah gelak-gelak ramai-ramai dekat tepi highway. Dah puas kami ketawa kan. Dah puas dah terbahak-bahak pun semua. Barulah kami tolong. Dan sepanjang perjalanan balik ke bilik sewa tu, memang Pang ni jadi bahan kita orang je lah. Rupa-rupanya kan Pang tu tersalah pijak bang. Kalau nak lintas longkang tu kan, dia macam ada satu papan tau, diletakkan dekat atas longkang tu. Papan tu papan lebih kurang dalam besar-besar dalam berapa inci 5 inci 10 inci je lah macam tu. Tapi kan tempat tu gelap, dia boleh tersalah step pula tau. Menyarap lah dekat dalam longkang tu kan. Itulah dia cerita saya. Maaflah kalau cerita ni tak seram mana pun. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah ni? Dia macam tak ada seram, tak ada misteri lah kan. Cerita pasal kawan dia jatuh longkang. Cuma misteri dia orang semua pelik lah. Macam mana kawan itu boleh hilang tiba-tiba kan. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang ketiga untuk hari ni.
Okey, untuk kisah yang ketiga ni datangnya daripada Anonymous. Kisahnya tu macam mana? Jom kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsikan kisah seram yang berlaku lebih kurang 10 tahun yang lepas. Waktu tu kan, saya ni tengah mengandung 8 bulan tau. Dan sebenarnya, saya ni memang dah lama sangat-sangat teringin nak ambil angin malam. Yelah, daripada mula kami dapat tahu yang saya ni mengandung aja, suami terus tak kasih saya keluar malam-malam lagi. Kalau tidak bang, sebelum-sebelum tu, boleh kata hari-hari lah kita orang ni duk round-round pusing-pusing bandar malam-malam kan. Asal lepas maghrib je, saya akan keluar dengan suami. Duk berjalan lah kan, pergi makan mamak lah, itulah ini. Tapi bila dah lepas dapat tahu yang saya ni mengandung, saya langsung tak boleh nak keluar tau. Dalam hati ni memanglah memberontak lah kan. Nak juga, nak juga. Biasalah kan. Benda yang tak boleh, itu yang lagi kita nak. Sebab suami saya ni dia risau sebenarnya. Yelah, takut apa-apa jadi dekat saya. So, nak dijadikan cerita lah Satu hari tu, bila suami saya tak ada dekat rumah ni, saya pun ajaklah kawan saya, temankan saya keluar pergi meronda-ronda. Nasib baik kawan saya ni pun jenis sporting tau. Sanggup juga ditemankan saya keluar berjalan malam-malam tu. Lagipun, kita orang keluar tu taklah jalan jauh pun. Kita orang ni setakat cuma ronda-ronda dekat lebuh raya tu je. Orang kata saja je lah, nak ambil angin malam gitu kan. Okey. Sambil drive tu, kita orang pun borak-borak lah, makan cekedis lah, layan-layan kepala gitu kan. Dalam pukul 9 lebih macam tu, kami pun balik. Tapi sebelum nak balik tu, tiba-tiba je saya terasa macam nak terkencing. Yelah, korang semua tahulah kan. Kalau tengah mengandung ni, mana boleh nak tahan-tahan kencing. Kebetulan kan, depan kami masa tu ada satu R&R tau. Jadi saya nampak R&R tu, saya pun bagi signal ke kiri dan saya terus singgah masuk dalam R&R tu. Bila dah masuk dalam tu, baru saya perasan tau. Tempat tu sunyi sepi je. Dia R&R ni dia jenis macam R&R sebelah tau. Yang cuma ada tandas dengan surau je kat situ. Tempat makan apa semua tak ada tau. Yelah, masa tu kan bukan musim cuti sekolah kan. So, saya pun tak fikir banyak lah kan. Saya pun parkingkan kereta saya kat tepi tu. Dan saya cakap pada kawan saya. Kau tunggu kejap Aku nak terkencing sangat dah ni. Kau ni boleh ke pergi sorang-sorang? Nak aku temankan tak? Alah, tak payahlah. Aku kejap je ni. So, saya pun keluar daripada kereta. Masa tu kan, saya parkkan kereta saya ni betul-betul depan toilet tau. Memang nampak bertentangan dengan toilet tu. So, bila saya dah keluar tu, saya pun teruslah berjalan menuju ke dalam tandas. Masuk je dekat dalam tandas tu, saya pilih tandas yang tengah-tengah tau. Tapi, bila saya buka je pintu, bau dia punyalah busuk kan. Rasa macam nak pitam pun ada. Lantai tandas tu memang kotor sangat-sangat tau. Siap ada tuala wanita yang dah kering dah darahnya tu bersepah-sepah dekat atas lantai. Terus tak jadilah saya nak masuk dalam tu tau. Saya tukar pula pergi tandas sebelah. Tandas sebelah ni nampak macam elok sikit je lah daripada tandas tadi. Tapi bau tu tetap terasa bang sampai ke tekak tau. So cepat-cepatlah saya settlekan kan. Buang air apa semua. Teruslah saya keluar daripada situ. Masa saya nak cuci tangan dekat depan sinki tu kan, saya dah mula rasa tak sedap hati je tau. Tapi saya buat macam tak tahu je lah, abaikan je rasa ni tau. Selesai je saya cuci tangan, saya pun terus berlari tau, balik ke kereta ni. Sebab dah rasa tak sedap hati kan, berlari dan entah kenapa masa tu saya terasa sangat macam ada sesuatu tengah ikut follow, macam berlari sama tau daripada belakang saya. Saya punya berderau lah masa tu kan. Cepat-cepat saya pergi kat kereta. Saya cuba tenangkan diri sebelum nak masuk dalam kereta tu dulu. Dan yelah, kita ni sebenarnya tak naklah buatkan kawan saya tu risau. Dah lah kawan saya tu dia memang penakut tau bang. Silap-silap karang, dia pula menangis nanti. Lagipun kan saya fikir mungkin benda tu cuma perasaan saya je lah kan. Tapi kan bang, lepas saya dah masuk kereta tu kan, saya dah hantar kawan saya apa semua, dah sampai rumah dia, dah say bye-bye apa semua, saya pun geraklah balik ke rumah saya. Masa dalam perjalanan tu semua, tak ada apa-apa pun tau. Saya rasa normal aja. Tapi, bila saya dah sampai rumah, rasa tak sedap hati tu kan,
Datang lagi tau. Dan kali ni makin kuat. Jantung ni dah dubdap, dubdap, dubdap. Macam ada benda lain yang ikut saya balik. Dan bila masuk bilik kan, lagi saya rasa macam semacam aja. Padahal tu rumah sendiri tu. Sepanjang saya duduk dekat rumah tu, tak pernah sekali pun saya rasa macam ni tau bang. Tapi masa ni saya cuba abaikan lagi perasaan ni. Saya buat bodoh je tau. Dalam hati dah mula dah zikir. Dan cuba nampak macam saya ni cool lah, macam tak kisah pasal benda tu. Saya terus baring dekat atas katil, cuba nak lelapkan mata tau. Tiba-tiba, saya dengar bunyi macam orang tengah bernafas. Memang kuat sangat-sangat. Ish, bunyi apa pula ni? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Korang nak tahu tak saya nampak apa masa tu? Dalam bilik tidur saya ni, yang dah gelap masa tu tak? Yelah saya nak tidur kan, saya dah tutup lampu. Saya nampak kelibat kain putih tengah berjalan duk munda-mandi dalam bilik saya tu tau. Dah lama masa tu saya ni seorang-seorang aja dekat rumah. Dan suami saya kan outstation tau masa tu. Saya nak jerit pun bukannya ada sesiapa yang dengar tau. Tapi sebenarnya nak jerit tu pun saya takut juga. Lah buatnya kalau saya jerit nanti dia marah ke dia buat apa-apa kat saya kan. Macam mana pula dah saya seorang-seorang ni masa ni. So terpaksalah saya diamkan aja diri tu tau. Saya tutup mata rapat-rapat. Cuba juga untuk nak tidur tau. Tiba-tiba, masa saya tengah cuba untuk nak tidur tu, saya dengar satu suara macam berbisik dekat sebelah telinga saya. Hey, kau nampak aku tak? Kau nampak aku tak? Aku ada kat sebelah kau ni. Bukalah mata. Bukalah mata. Tiba-tiba je, saya rasa dada saya ni macam ditekan tau. Sampaikan saya nak tarik nafas pun tak boleh dah. Saya cuba nak gerak, tapi langsung tak boleh nak gerak tau. Terus, saya terbuka mata saya. Dan dalam sama-sama cahaya daripada luar bilik tu, saya nampak perempuan muka pucat sangat. Macam muka mayat tau. Dan rambut itu mengurai ke bawah. Tengah tekan, duduk dekat atas dada saya. Memang tengah tekan macam tu kan. Memang saya rasa macam dah nak mati dah bang masa tu. Saya terus, mulut ni dah terkunci kan. Nak jerit pun dah tak larat habis dah. Dan saya baca ayat kursi. Dalam hati je lah baca ulang. Dan sampai je dekat ayat terakhir tu, saya cuba baca tau bang. Yang itu saya pernah dengar ustaz kata lah. Yang itu ulang 7 kali. Jadi saya pun bacalah ulang 7 kali kan. Terus bang, benda tu gaib macam tu je. Dan bila benda tu dah tak ada, dada saya pun dah rasa macam lepas kan. Saya terus bangun dan terus hidupkan lampu bilik saya. Dan bila lampu bilik saya menyala je, saya tengok keliling bilik tu, elok je keadaan bilik saya ni macam tak ada apa-apa pun yang jadi. Dan saya sebenarnya masa ni kan, memanglah niat nak call suami tu memang ada tau. Tapi yelah, takut nak call nanti sekarang, mesti dia tanya kenapa boleh jadi macam tu. Sebab selama ni tak pernah jadi macam ni pun dekat rumah kami tau. Sekarang nanti yelah, buat orang kata buat kena marah dengan suami je pula kan. Sepanjang malam tu saya memang langsung tak dapat nak tidur bang. Saya biarkan je lah lampu tu pasang sampailah ke pagi. Dan alhamdulillah lepas saya dah buka lampu tu, tak ada apa-apa lagi gangguan tau. Sejak daripada malam tu lah, saya serius saya cakap. Saya memang dah tak berani lagi nak keluar malam-malam tau. Dan sekarang ni pun, saya dah trauma dah kalau nak pergi ke R&R yang jenis ada toilet je tu. R&R sebelah tu kan. Itu yang memang paling saya takut sekali nak pergi. Nasib baiklah malam tu tak jadi apa-apa. And moral of the story, yalah, biasanya orang yang mengandung ni ada ramai peminatnya tau. Yalah, sebab itulah orang tua-tua selalu pesan jangan keluar malam kalau kita berbadan dua kan. So, pada yang tengah mengandung tu, hati-hati tau. Sekian.
Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Abang KSM harapkan daripada kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan ni adalah moral-moral yang baik yang korang boleh dapat dan ataupun yang korang boleh, bukan kata cerita-cerita seram ni, bukan kita setakat nak dapatkan rasa seram tau. Jadi Abang KSM ni cuba nak selitkan unsur-unsur yang boleh kita ambilkan sebagai satu pengajaran. Boleh kita terapkan dalam hidup kita kan? Okey. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang keempat pada hari ini. Okey, untuk kisah yang keempat pada hari ini datangnya daripada Ila. Ila yang semalam tu kan, Ila ada hantar cerita semalam. Ini sambungan daripada cerita Ila yang semalam tu ya. Oleh kerana cerita Ila ni panjang sangat, Abang KSM terpaksalah bahagikan kepada beberapa cerita. Okey, untuk kali ni adalah kisah sambungan cerita yang semalam tu lah. Jom kita dengarkan sama-sama. Beberapa bulan lepas kisah yang semalam tu terjadi, ada satu lagi pengalaman aneh yang berlaku pada saya. Nak dijadikan cerita kan, petang tu arwah ayah saya ajak keluar jalan-jalan. Dan saya ni boleh kata anak manja ayah lah, senang cerita tau. Jadi bila ayah saya ajak keluar berjalan ni, kira peluang baik lah. Sebab masa ni lah ayah saya rajin nak melayan keinginan saya. Kalau nak minta apa-apa pun, masa ni lah kena minta tau. Confirm memang dapat punya. Okey. Petang tu kan, kita orang keluar ni lewat jugalah. Dalam pukul 6.30 petang lah macam tu, baru kita orang keluar daripada rumah. Lagipun kita orang ni bukannya berjalan jauh mana pun bang. Setakat jalan-jalan dekat kawasan sekitar kampung aja. Itu pun jalan kaki je kan. Untuk bayangan pendengar semua, rumah-rumah yang ada dekat kampung kami ni semuanya jarak dekat-dekat tau. Dan kita orang ni semua memang boleh kata rapat jugalah. Dah macam jadi satu family besar tau. Sebab masing-masing kenal masing-masing. Anak dia kenal anak, anak dia kenal mak dia siapa, mak dia kenal anak siapa pun semualah. Macam tu lah lebih kurang So, petang tu kan, masa saya tengah berjalan dengan ayah saya tu, kami lalu dekat depan rumah jiran yang tak berapa jauh daripada rumah kami. Dan tengah saya syok-syok duk berjalan, duk bersemang-semang dengan ayah tu. Yalah, biasa anak manja kan. Masa macam ni lah nak mengadu macam-macam hal. Entah macam mana entah, tiba-tiba saya terpandang satu sosok perempuan yang memang nampak macam pelik sangat tau. Nak kata dia tu jiran kami memang tak lah. Sebab jiran-jiran dekat sini semuanya saya kenal bang. Dan perempuan tu rambut dia panjang sangat, kusut masai pula tu. Dan dia pakai baju kurung kedah dengan kain batik lusuh tau. Memang nampak serabai sangat lah. Dengan comotnya, muka hitam legam dah macam buntut kuali dah. Macam orang gila pun ada tau rupa dia tu. Yang paling menakutkannya ialah perempuan tu dia berdiri dekat tepi rumah jiran kami sambil lambai-lambai. Lambai-lambai dekat saya tau macam tu Dan bila saya pandang dia tu, dia senyum. Dan cara dia lambai tu macam dia nak suruh saya datang dekat perempuan tu. Nak suruh datang dekat dia lah. Dan kita ni kan masa tu kecil lagi tau bang. Bila ada orang lambai macam tu, saya pun lambai lah balik gitu kan. Memang tak fikir apa pun masa tu. Bila ayah saya perasan dah kenapa pula anakku ni tiba-tiba melambai je kan. Dia tegur saya tau bang. Dik, adik lambai siapa tu dik? Tu ya, tu. Kat makcik tu lah. Makcik? Makcik mana ni? Tak nampak pun. Alah, tu lah. Kat tepi rumah Cik Nap tu lah. Takkan ayah tak nampak ya? Engkau ni dik. Yang bukan-bukan aje lah. Dah. Jom balik lah, jom balik. Dah nak dekat maghrib dah ni. Nampak bukan-bukan lah budak ni pula. Masa ni kan, saya ikutkan je lah. Yalah. Dah ayah ajak balik, saya pun balik lah. Tapi dalam hati ni, masih duk teringat-ingat tau pasal perempuan rambut panjang tadi. Keesokan harinya, saya ni masih duk terbayang-bayang je muka perempuan tu.
Tak tahulah kenapa tau. Saya macam masih teringat pasal dia kan. Tapi yelah saya cubalah untuk nak abaikan. Dan bila saya dah mula main pagi tu, memang terus dah tak ingat apa-apa dah lah Okey, bila dah tengah hari tu, masa saya duduk dengan mak dekat serambi rumah, temankan mak saya menjahit lah masa tu. Masa saya tengah duk layan bersembang dengan mak tu, tiba-tiba saya terperasan ada seorang perempuan yang saya tak kenal tau. Dia berjalan dekat tepi rumah kami. Dan cara dia berjalan tu nampak macam orang tua gitu tau. Terbongkok-bongkok. Siap pakai tongkat lagi pula tu. Slow je tau dia berjalan Dia jalan menuju ke arah semak dekat belakang rumah kami. Dan saya ni duk perhatikan je lah. Macam pelik kan orang kita tak kenal lalu dekat tepi rumah kan. Baru je saya nak cakap dengan mak pasal perempuan tu, saya baru toleh pandangan mak. Mak, saya tengok kat situ, perempuan tu dah hilang dah bang. Hilang macam tu je. Terus tak nampak, bayang pun tak ada tau. Saya pandang mak balik semula, mak pandang saya pula. Dan saya rasa mungkinlah, mak saya pun perasan perempuan tu agaknya kan. Dan hari tu kan, bila dah nampak macam tu, masing-masing terus terdiam aja. Tak berani langsung nak buka mulut dah. Dan sebenarnya kan, saya pun tak tahulah apa yang saya nampak masa tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan ya. Baiklah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf. Kalau ada abang ni tersilap kata ataupun terkasar bahasa ke, harap sahabat semua dapat maafkan abang ya. Yalah, mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Jomlah support channel KSM. Kita kan geng. Makanya, dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.